Anda pernah tak ada masalah untuk kenal diri anda ataupun kenal orang lain? Macam mungkin anda dah cuba buat satu, anda dah cuba buat langkah pertama, anda make efforts, anda cuba nak kenal, cuba perhatikan mereka, mungkin diri anda, tapi tak berjaya. Anda rasa macam lost dan anda rasa awkward. Pernah tak anda berada dalam situasi ini? Macam mana kalau saya cakapkan kepada anda yang anda sebenarnya boleh kenal diri anda dan juga kenal orang lain dengan lebih baik apabila anda mendengar dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hello friends, saya Nura Atira, Doktor Ketenangan anda. Hari ni saya nak nak kongsikan tentang konsep mendengar dengan baik. Sebab dalam konsep mendengar dengan baik, menjadi seorang pendengar baik, dia ada dua konsep. Pertama, deep listening, iaitu kita mendengar dengan mendalam, dan kedua ialah mindful listening. Maksudnya kita mendengar dengan penuh kesedaran. Jadi tadi, waktu intro video tadi saya bagi masalah macam mana untuk kita kenal diri kita dan orang lain kan. Sebab kalau kita tak kenal diri kita, macam mana kita nak improve diri kita? Dan macam mana kita nak handle apabila satu berlaku pada diri kita dan tentang orang lain pula. Selalunya kita nak kenal orang lain sebab kita nak berhubung. Kita nak connect with people dan kita nak to have that connection. Kita nak ada hubungan yang mendalam. Dan video ni saya nak kongsikan macam mana saya nak bawa konsep ni kepada Allah. Macam mana untuk kita kenal Allah dengan cara kita mendengar dengan baik. Sebab apabila kita mendengar dengan baik, sebenarnya ianya sangat membantu kita untuk reflect, untuk merenung tanda-tanda yang Allah dah berikan kepada kita. Okay, pencipta kita. Jadi saya nak kongsikanlah dengan anda macam soalnya orang ingatkan bila kita nak kenal seseorang, kita kena Google dulu, kita buat research. Betul, memang itu pun adalah salah satu cara. Dan sebenarnya salah satu cara yang paling terbaik dan paling senang untuk kita kenal seseorang adalah dengan kita mendengar apa orang tu cakap. Jadi saya nak bawa konsep ni kepada pencipta kita. Okay, sebab kalau kita nak kenal Allah, kita kena belajar untuk mendengar dengan baik. Dan saya rasa kita semua tahulah macam dalam Al-Quran, Allah dah kongsikan yang tujuan Allah ciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Dan saya nak kongsikan juga ayat daripada surah Al-Baqarah, ayat 28, di mana sebenarnya kita ni dihantar ke dalam dunia ni, kita dilahirkan ke dalam dunia ni untuk kita buktikan pada Allah yang kita kenal Allah melalui tanda-tandanya, melalui rahmat-rahmat, anugerah-anugerah yang Allah bagi kepada kita, yang kita syukuri itu, supaya kita boleh tunjukkan yang kita tahu kita kenal Allah. Jadi saya nak bacakan maksud ayat surah Al-Baqarah ayat 28, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagaimana kamu tergamak kufur mengingkari Allah padahal kamu dahulunya mati, belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu, setelah itu ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat, akhirnya kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala apa yang kamu kerjakan. Jadi bila kita tengok ayat ni kan, sebenarnya ayat yang pertama, padahal kamu dahulunya mati belum lahir, maksudnya waktu tu kita dalam alam roh. Maksudnya kita dah kenal Allah dah waktu dalam alam roh tu, dan kita dah macam mengucapkan syahadah, witness, macam kita naik saksi bahawa, kita bersaksi bahawa Allah tu lah satu-satunya Tuhan kita, satu-satunya pencipta kita waktu kita di alam roh. Dan bila kita tengok ayat seterusnya, okay, menghidupkan kamu, maksudnya kita hidup di dunia ni, sebenarnya kita mati dan dihidupkan semula. Maksudnya ada memang kehidupan selepas mati tu memang betul-betul ada. Bukan main-main, memang betul-betul ada. Dan kita akan dikembalikan kepadanya. Dikembalikan kepada Tuhan kita lah, pencipta kita, sama ada kita masuk ke syurga ataupun neraka. Jadi saya berbalik semula kepada konsep kita sekarang kan. Kita lahir di dunia ni, kita lahir di dunia tanpa ada apa-apa kan. Jadi macam mana untuk kita kenal Allah? Jadi salah satu caranya ialah dengan kita mendengar dengan baik. Dan salah satu cara untuk mendengar dengan baik ialah dengan kita mendengar Al-Quran. Ayat Al-Quran ada bahasa Arab kan, tapi ada juga terjemahannya. Jadi adakah kita betul-betul mendengar Al-Quran dengan baik?
Sebab apabila kita betul-betul mendengar dengan baik, dari situlah kita akan nampak, oh inilah tanda-tandanya yang memang kita ada pencipta dan pencipta kita cuma satu je, iaitu Allah. Dengan mendengar sahaja sangat powerful sebab ianya membawa kita untuk mengenali Allah. Kita boleh mengenal Allah. Dan saya rasa menariklah surah Al-Baqarah ni ayat ke-28 sebab nak menunjukkan daripada alam roh lagi kita dah kenal Allah. Dan kita yang dilahirkan di dalam dunia ni, kita sebagai manusia, kita roh, maksudnya deep within us, dalam diri kita sebenarnya kita dah tahu dah kewujudan Allah, tu fitrah kita. Cuma sebab kita hidup di alam dunia yang fizikal ni, kita ni manusia yang lemah, jadi kita perlukan tanda-tanda untuk ingatkan diri kita balik apa yang kita memang dah tahu lama dahulu waktu dalam alam roh. Jadi caranya ialah dengan mendengar dengan baik. Saya suka bila kita mendengar Al-Quran, kita mula ke langkah pertama macam mendengar bahasa Arab, kemudian kita baca terjemahan kan. Bila kita mendengar Al-Quran dengan baik, kita akan lebih kenal Allah sebab Allah dah kongsikan dah di dalam Al-Quran segala-galanya. Allah dah remind kita, dah ingatkan kita tentang tanda-tandanya dalam segala ciptaannya. Ciptaannya bukanlah setakat kita manusia, tapi semua makhluknya macam haiwan, tumbuh-tumbuhan, dunia ni, segala apa yang kita nampak dalam dunia ni. Saya nak kongsikan 3 ayat daripada Al-Quran juga tentang mendengar. Okay. Pertama, surah Yunus ayat 67, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu berehat padanya dan menjadikan siang terang benderang supaya kamu berusaha. Sesungguhnya, perubahan malam dan siang itu mengandungi tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu mendengar. Bagi kaum yang mahu mendengar keterangan-keterangan yang tersebut dan mengambil pelajaran daripadanya. Surah Yunus ayat 67. Dan saya nak kongsikan juga surah An-Nahl ayat 65 di mana A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan Allah menurunkan hujan dari langit, lalu ia menghidupkan dengan air hujan itu akan bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat satu tanda yang membuktikan kebijaksanaan Allah bagi kaum yang mendengar peringatan ini dan memahaminya. Dan ayat yang terakhir daripada surah Ar-Rum ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kemurahannya dan kasih sayangnya ialah tidurnya kamu pada waktu malam dan pada siang hari, dan usaha kamu mencari rezeki dari limpah kurnianya pada kedua-dua waktu itu. Sesungguhnya keadaan yang demikian mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang mahu mendengar nasihat pengajaran. Jadi 3 ayat Al-Quran yang saya kongsikan ni menunjukkan betapa pentingnya untuk kita mendengar, untuk kita nampak tanda-tanda Allah, kewujudan Allah. Dan saya suka bila saya baca terjemahan surah tadi kan, macam sebenarnya segala apa dalam Al-Quran tu bukan setakat macam bukti-bukti yang nyata, tanda-tanda kewujudan Allah, tapi kita boleh nampak betapa baiknya Allah. Kita boleh nampak rahmah, kasih sayang Allah. Sebab kalau anda nampaklah, Allah bagi kita siang dan malam. Malam untuk kita tidur berehat dan siang untuk kita bekerja, kita ada matahari. Bukannya kita straight siang memanjang ataupun malam memanjang. Tak. Daripada situ maksudnya kita dah nampak dah antara bukti kasih sayang Allah. Dan ada ayat yang menceritakan tentang turunnya hujan dari langit. Anda bayangkan kalau anda dalam dunia ni sekarang hidup tanpa air. Susah tu. Macam saya kat KL, selalu je tak ada air. Tak ada air satu hari pun dah rasa macam azab, dah rasa macam susah. Bayangkan kalau macam memang dalam dunia ni tak ada air langsung. Dan even dari segi saintifik, dari segi medical, manusia boleh lagi hidup tanpa makanan untuk seminggu. Tapi untuk hidup tanpa air, nak capai seminggu tu sangat sukar. Mungkin dalam 1 atau 2 hari je. Sebab dalam badan kita sendiri pun, segala sel-sel badan yang dalam diri kita pun mengandungi banyak air. Dalam badan kita pun memang peratusannya lebih air. Jadi, apa yang saya nak simpulkan ialah untuk kita kenal Allah, pencipta kita dengan baik,
untuk kita perasan, untuk kita aware, mindful, sedar akan tanda-tanda yang kita nampak dalam diri kita dan apa yang kita nampak di sekitar kita adalah dengan kita mendengar dengan baik. Sebab bila kita baca ayat Al-Quran tadi kan, maksudnya Allah dah tunjukkan dah tanda, benda yang kita boleh nampak, tanda siang dan malam, hujan, air yang turun, matahari. Maksudnya tak semua orang yang nampak benda ni akan terkesan, akan ambil pengajaran, akan diberi hidayah, akan dibimbing, guided. Maksudnya lepas dah bypass yang pertama, kita punya eyesight, pandangan mata kita, yang kedua ialah mendengar. Bila kita mendengar dengan baik, dengan betul-betul mendengar, dengan penuh kesedaran, kita akan nampaklah bukti-bukti tanda-tanda kewujudan Allah dan kita akan mengenal Allah dengan lebih baik. Sebab memang ada sebab kita dilahirkan di dalam dunia ni, okey. Pertama memang untuk kita beribadah kepada Allah, kita sebagai hamba-Nya dan juga kita sebagai khalifah untuk mentadbir bumi ni. Tapi salah satunya adalah untuk kita mencari Allah.